Assalamualaikum. Pada awal tahun 2023, pernah viral di mana banyak naskah Al-Quran ditemui di dalam longkang di Lombong Sri Murni, Selayang, Gombak, Selangor. Sebagai Muslim, ini tentunya amat menyedihkan, dan kita hanya mampu berdoa agar pelaku yang buat kerja macam ni mendapat balasan daripada Allah ataupun setidaknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anda nak tahu tak? Sebenarnya ada beberapa insiden macam ni berlaku di negara Islam lain yang lebih memeranjatkan di Arab Saudi. Teruskan menonton untuk mengetahui lokasi sebenar kejadian, kerana ianya sangat mind-blowing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya, kejadian ini berlaku di Bandar Taif. Walaupun ini cerita lama, tapi baru-baru ini dia jadi persoalan balik di laman Quora. Taif sebenarnya adalah bandar bersejarah yang pernah membuatkan Rasulullah berduka kerana dakwah baginda ditolak oleh penduduk di situ. Di dalam sirah, dakwah Rasulullah bukan sahaja ditolak, malahan diusir dari bandar itu. Dan sewaktu berjalan keluar, baginda telah dibaling batu oleh orang-orang di sana, sehingga baginda luka-luka dan darah bertakung di capal baginda. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari, sewaktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah jika ada hari yang lebih dahsyat dari perang Uhud, Rasulullah menjawab dengan menceritakan peristiwa di Taif. Kisah yang dirakamkan di dalam Sahih Bukhari ini menyebut betapa Rasulullah terlalu sedih dengan apa yang berlaku di sana, sehinggakan malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan bandar itu dengan 2 buah gunung. Baginda menolak tawaran itu dan berdoa agar anak-anak mereka beriman kepada Allah. Kisah ini sekadar mengimbau sirah yang pernah berlaku di Taif. Berbalik kepada cerita Al-Quran, dibuang ke dalam saluran kumbahan tadi, sebagai seorang Muslim, sudah tentu kita akan berasa sangat sedih dan hairan. Kita tak hairan jika ianya berlaku di negara bukan Islam. Ada banyak je peristiwa-peristiwa menghina ayat suci Allah ini dilakukan dengan tujuan untuk memprovok orang-orang Muslim supaya bertindak melulu, seperti membakar Al-Quran, memijak Al-Quran, menghina isi kandungan Al-Quran dan sebagainya. Surat Al-Fatihah, man. Kemudian dikatanya kita ni pengganas dan barbarik. Police also arresting 2 Christian men who allegedly tore pages and wrote insults in a copy of the Quran, the holy book of Islam. Tetapi apa yang menghairankan adalah ini. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagai mukmin yang berakal dan lebih tinggi IQ-nya dari mereka yang noob ini, jika terjadi lagi Al-Quran dibuang dalam saluran kumbahan seperti yang berlaku tahun lepas, laporkan perkara ini kepada pihak berwajib. Kemudian kita boleh ambil dan serahkan kepada Jabatan Agama Islam untuk diuruskan. Kalaulah kita dapat tangkap si pelaku dengan tangan kita, serahkan kepada pihak berkuasa. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 68, Allah menyuruh kita untuk meninggalkan mereka sekiranya mereka mengejek-ejek ayat Allah, sehinggalah mereka bercakap perkara yang lain. Allah tak suruh untuk bantai atau diambil nyawa mereka dengan tangan kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, adalah satu kewajipan untuk kita mematuhi undang-undang kerajaan. Biarkan mereka selesaikan dengan kuasa penguatkuasaan yang telah diberi. Jadi macam mana yang dikatakan janji Allah untuk menjaga ayat-ayat sucinya ini? Janji Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman bahawa dialah yang menurunkan Al-Quran ini, maka dialah yang akan menjaganya. Pertanyaannya adalah, macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah mesej sebenar video ini. Untuk kita renungi dan hayati kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa. Al-Quran yang sebenar adalah pada hafazan dan bacaan, bukannya pada teks dan tulisan. Naskah Al-Quran yang kita pegang dan baca itu sebenarnya adalah mushaf. Sekiranya di dalam dunia ini ada sebuah alat canggih dan mampu menghapuskan sesuatu benda di seluruh dunia dengan hanya menekan satu butang, dan semua naskah Al-Quran dihapuskan dengan butang itu, kita akan dapat mengembalikan semula Al-Quran dalam masa kurang beberapa hari. Kerana setiap dari kita sudah pun menghafal sebahagian dari Al-Quran, jika tak mampu menghafal semua pun. Kesemua kita mampu bergabung untuk menghasilkan naskah baru yang terpelihara keasliannya seperti yang dijanjikan Allah. Tak kisahlah walau apapun aliran dan manhaj kita, ayat Allah ini akan sentiasa mengalir di setiap pembuluh darah
dan meniti di bibir-bibir kita dan juga anak cucu kita. Allah bukan pelihara naskhah Al-Quran, tapi Allah peliharanya di dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah hujahnya. Ketika ada pihak yang mengubah-ubah ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk teks, sama ada dengan tujuan untuk mempersendakan, mengelirukan, ataupun memanipulasi untuk manfaat dirinya, dia takkan dapat ubah Al-Quran yang telah terpelihara di dalam hati lebih 2 bilion umat Islam di seluruh dunia. Dia hanya mengubah satu mushaf sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya, ini adalah mukjizat. Mari kita renung sekejap. Mana ada buku yang dihafal oleh seluruh umat di seluruh dunia, di peringkat segenap usia. Malahan ada anak kecil berusia 9 tahun sudah pun menghafal seluruh Al-Quran dari mula sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat. Christian or Muslim? Christian. Can you give me 2 verses from the Bible? Get my finger out now. Is he Christian? Can you give me any 2 verses from the Bible? No. Anda pernah tengok movie The Book of Eli? Di dalam film ini, watak Eli memiliki salinan terakhir sebuah kitab yang dipercayai adalah kata-kata Tuhan dan dapat mengembalikan manusia ke jalan yang benar selepas kesemua manusia sesat. Latar belakang film ini adalah selepas apokalips. Saya tak nak cerita lebih-lebih sebab tak nak jadi spoiler. Kalau belum tengok, bolehlah cari online. Poinnya adalah, tak ada seorang pun manusia yang menghafal kitab tersebut padahal ia adalah kitab yang diimani oleh kebanyakan manusia di dalam film itu sebelum apokalips. Kalaulah kitab itu pun hangus dan watak Eli ini tewas, maka hilanglah terus apa yang dikatakan ayat-ayat Tuhan itu. Namun kita, ada Al-Quran yang sebati di dalam hati, nurani, minda, dan kehidupan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka bersyukurlah dan marilah ucapkan Alhamdulillah. Itu sahaja video kita untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sila hempas butang like dan subscribe untuk melihat lebih banyak video lain yang bermanfaat berkenaan Islam. Jumpa lagi di episod akan datang. Wallahu a'lam bis-shawwab. Assalamualaikum.